pemfaktoran. Pemfaktoran adalah kaedah yang digunakan dalam matematik untuk memudahkan sesuatu ungkapan ataupun persamaan. Terdapat 3 jenis kaedah pemfaktoran. Yang pertama adalah kaedah mencari faktor sepunya. Yang kedua adalah menggunakan identiti. Yang ketiga, menggunakan kaedah darab silang. Kita tengok dulu kaedah yang pertama, iaitu mencari faktor sepunya. Untuk di bawah ni adalah contoh persamaan. Kita akan cuba faktorkan menggunakan kaedah faktor sepunya. Untuk gunakan kaedah ni, kita kena senaraikan faktor-faktor bagi setiap sebutan. Yang pertama adalah 2x kuasa 2 tambah 6. So, kita senaraikan dulu faktor untuk 2x kuasa 2. Faktor dia adalah 2 darab x darab x. 6. Faktor dia adalah 2 darab 3. Jadi, kita tengok apakah faktor yang sama untuk 2x kuasa 2 dan 6. So, kalau kita tengok yang sama adalah 2. So, cara tulis jawapan dia adalah kita letak 2 dekat, kita tulis 2. Lepas tu dalam buka kurungan. Dalam kurungan ni kita tulis baki yang adalah, kat sini baki dia adalah x dengan x. X darab x. So, baki dia adalah x kuasa 2. Tambah, sini tambah. So, tambah. Sini ada baki dia 3. So, jawapan dia adalah 2 dalam kurungan x kuasa 2 tambah 3. Contoh yang kedua, 7x kuasa 2 tolak 3x. Jadi, kita faktorkan 7x kuasa 2. 7x kuasa 2 faktorkan adalah 7 darab x darab x. 3x faktorkan kita adalah 3 darab x. So, kita tengok apa dia faktor yang sama untuk kedua-dua 7x kuasa 2 tolak 3x ni. So, yang sama adalah x. Yang sama adalah x. Jadi, kita tulis x. Lepas tu buka kurungan. Kita tulis baki dia. So, baki dia adalah 7x. 7x. Tolak. Kat sini tolak. So, kita tulis tolak 3. So, jawapannya x dalam kurungan 7x tolak 3. Kita tengok contoh yang ketiga. Kita senaraikan faktor untuk 6x kuasa 2. 2 darab 3 darab x darab x. Untuk 9x, faktor dia adalah 3 darab 3 darab x. Jadi kita bulatkan yang sama. So, yang sama adalah 3. Lepas tu x. So, kita tulis 3x. Lepas tu buka kurungan. Kita masukkan baki dia dalam kurungan ni. So, kat sini baki dia adalah 2x. 2x. Sini baki dia adalah 3. Sini tolak. So, kita letak tolak 3. So, jawapan dia adalah 3x dalam kurungan 2x tolak 3. Ini adalah kaedah yang pertama. Kita tengok pula kaedah yang kedua, iaitu menggunakan identiti. Identiti ni ada 3. So, kalau boleh kena hafal lah identiti ni. Apa dia identitinya? Yang pertama adalah A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. So, kita perhatikan depan dan belakang ni, A dengan yang belakang sekali ni mesti kuasa 2. Mestilah kuasa 2. Baru kita boleh guna identiti ni. Yang kedua, A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Sama A ni kuasa 2. Yang B ni pun kuasa 2. So, tapi kat sini simbol dia tolak. So, bila tolak, kita faktorkan jadi A tolak B dalam kurungan A tolak B. Identiti yang ketiga, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, bila kita faktorkan jadi A tambah B, A tolak B. Kita tengok contoh untuk lebih faham. Ini adalah contoh dia. Untuk menggunakan identiti tadi, kita kena jadikan
kuasa 2 So kita tahu 9 adalah kuasa 2 bagi 3 Kita cuba senaraikan. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2 sama dengan 25. So kita boleh tukar 9 ni kepada 3 kuasa 2. So kita tulis 3 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 16 ni kita boleh tukar kepada 4 kuasa 2. So 4 kuasa 2. So kita tengok 3 kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni kita boleh sekalikan kuasa 2 dia. Kita boleh sekalikan. Dia jadi 3X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So kalau kita tengok identiti tadi, kalau kita tengok identiti tadi, bentuk dia sama macam yang ini A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So kita boleh guna formula tu, dia akan jadi formula dia sama macam A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So kalau kita faktorkan dia jadi A tambah B, A tolak B. Untuk kes ni, untuk soalan ni, dia akan jadi 3X tambah 4. 3X tolak 4. Kita tengok contoh yang kedua. X kuasa 2 tolak 1. X ni dah kuasa 2. Tapi 1 ni, kita boleh letak kuasa 2. Kenapa? Kalau kita tengok kat sini, 1 adalah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 dengan 1 adalah sama. So, kita boleh tambah kuasa 2 kat sini. So, kalau kita tengok, bentuk dia dah sama macam A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tadi. So, kita boleh gunakan identiti tadi. Dia akan jadi A tambah B, A tolak B. So, untuk soalan ni, dia akan jadi X tambah 1, X tolak 1. Yang ini adalah A. Yang ini adalah B. Kalau tengok formula tadi, A tambah B, A tolak B. So, X tambah 1, A tadi adalah X, B itu adalah 1. So, X tambah 1, X tolak 1. Untuk contoh yang ketiga, kita kena tukar jugalah. 25 adalah 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, X kuasa 2, tolak 4. 4 adalah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, X kuasa 2. So, kita boleh sekalikan. Dia akan jadi 5X. 5 kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni kita gabungkan kuasa 2 dia. Jadi 5X kuasa 2. Tolak. 2 kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni memang kita boleh gabungkan kuasa 2. Dia akan jadi 2X kuasa 2. So, kalau kita tengok bentuk dia sama macam A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A adalah 5X, B adalah 2X. So, kalau kita guna identiti tadi, dia akan jadi 5X tambah 2X, 5X tolak 2X. Kita tengok contoh seterusnya. X kuasa 2 tambah 10X tambah 25. So, kalau kita tengok kuasa 2 tadi saya tulis balik. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 6 kuasa 2 sama dengan 36. 7 kuasa 2 sama dengan 49. 8 kuasa 2 sama dengan 64. 9 kuasa 2 sama dengan 81. X depan ni dah kuasa 2. 10 tambah 10X, biar je 10X ni kita biar je. 25 ni kita kena tukar jadi nombor kuasa 2 lah. So, kalau kita tengok sini, 25 adalah 5 kuasa 2. So, kita tukarkan, dia jadi X kuasa 2 tambah 10X tambah 5 kuasa 2.
So, kita tengok balik identiti tadi. Bentuk dia sama macam identiti yang pertama. Ya, A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Faktorkan dia akan jadi A tambah B, A tambah B. Ya, saya tulis identiti dia. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Bila faktorkan dia akan jadi A tambah B, A tambah B. So, kita tengok A dia adalah X. Ya. B dia adalah 5. Okay. So, faktor dia akan jadi A tambah B lah. So, kita ikut dia jadi X tambah 5. Ya. A dia adalah X, B dia adalah 5. So, jadi X tambah 5, X tambah 5. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, X kuasa 2. Okay, ni dah kuasa 2. Tambah 18X. Okay, kita biarkan je 18X ni. Kita tengok yang 81 ni. Yang 81 ni kita kena tukarkan jadi nombor kuasa 2. Kalau kita tengok 81 adalah 9 kuasa 2. So, kita tulis X kuasa 2 tambah 18X tambah 9 kuasa 2. So, bentuk dia samalah macam identiti tu. Ya, di mana dia punya A dia adalah X, B dia adalah 9. Okay. So, kita faktorkan guna yang ini. Dia akan jadi X tambah 9, X tambah 9. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. 4X kuasa 2 tolak 32X tambah 64. Okay, so yang depan ni ada 4. So, kita kena tukarkan 4 ni pun jadi kuasa 2. So, kita tengok kat nombor tepi ni 4 adalah 2 kuasa 2. So, dia tukar jadi 2 kuasa 2. Okay, tolak 32X ni kita biarkan. Tambah 64. Okay, 64 kena tukar jadi nombor kuasa 2. 64 adalah 8 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni kita boleh gabungkan. Dia punya kuasa 2 tu. Dia akan jadi 2X kuasa 2 tolak 32X tambah 8 kuasa 2. So, kalau kita tengok bentuk dia sama macam identiti tadilah. Di mana 2X ni adalah A. Yang 8 ni adalah B. Okay, so kita faktorkan guna formula tadi, identiti ni. Dia akan jadi 2X tambah 8. 2X tambah 8. Okay, ni tambah saya silap ni. Ni adalah tambah. Okay, boleh faham ya? Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Okay, ni pun sama juga. Kita kena tukarkan kuasa 2 lah. Saya tulis balik. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 6 kuasa 2 sama dengan 36. 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okay, so kita tukarkan juga X kuasa 2 ni. Okay, dia dah memang kuasa 2. Kita tak perlu tukar. Tolak 8X. Okay, 8X ni biarkan. Tambah 16. Okay, 16 ni kita kena tukar jadi kuasa 2. So, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 8X tambah. Okay, 16 adalah 4 kuasa 2. Okay, sekarang bentuk dia sama dengan yang mana? Kita tengok balik identiti tadi. Okay, bentuk dia sama dengan identiti yang kedua. Ya, sini tolak. Ya, depan ni kuasa 2, belakang ni pun kuasa 2. So, sini tolak. So, kita tengok identiti dia sama kan nombor 2 tadi. So, saya salin balik identiti tadi kat sini. Ya, A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Faktorkan dia akan jadi A tolak B. A tolak B. Okay. So, bentuk dia sama. Di mana kat sini A dia adalah X. Ya, A dia adalah X. B dia adalah 4 ni. So, kita faktorkan guna identiti tu, dia akan jadi A tolak B, A tolak B. So, kat sini kita akan tulis X tolak 4, X tolak 4.
Okey, contoh yang kedua, 9x kuasa 2 tolak 42x tambah 49. Okey, 9x kuasa 2 ni kita kena tukarkan jadi 9 ni jadi kuasa 2. Okey, 42 ni kita biarkan, 49 ni pun kena tukar jadi kuasa 2. So, kalau kita tengok 9 adalah 3 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 42x tambah 49 adalah 7 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2, X kuasa 2 ni kita boleh sekalikan kuasa 2 tu, gabungkan. Dia akan jadi 3X kuasa 2 tolak 42X tambah 7 kuasa 2. So, kita tengok bentuk dia sama macam identiti yang atas ni. Ya. Depan dengan belakang kuasa 2. Sini ada tolak. Okey, so dia punya A adalah 3X ni. B dia adalah yang 7 ni lah. So, kita tulis pemfaktoran dia akan jadi 3x tolak 7, 3x tolak 7. Okey, mudah je. Okey, kita tengok kaedah yang ketiga, iaitu kaedah darab silang. Okey, kita gunakan kaedah darab silang ni apabila kita tak boleh nak faktorkan jadi kuasa 2 lah. Kalau kita tengok tadi contoh sebelum ni, kita boleh tukarkan nombor tu jadi nombor kuasa 2. Tapi untuk contoh yang ini, kita tak boleh tukarkan jadi kuasa 2. 11. 11 tak ada kuasa 2. 11 tak boleh tukar jadi nombor kuasa 2. So, kalau tak boleh, kita kena guna kaedah darab silang. Okey, macam mana kaedah darab silang ni? Okey, kita senaraikan faktor untuk X kuasa 2. Faktor dia adalah X darab X. Okey, 11. Faktor dia adalah 1 darab 11. Okey, so kita tulis faktor dia. X. Okey, sini faktor dia adalah 1, 11. Okey, kita darabkan silang. Okey, darabkan silang. 1x darab 11 jadi 11x. Okey, darab silang sini. 1 darab x dapat 1x. 1x ataupun x lah. Okey. Sekarang ni, kita nak dapatkan hasil tambah bawah ni, hasil tambah atau tolak bawah ni, supaya jadi 10x. Kita nak dapatkan 10x. Macam mana nak dapatkan 10x? Okey, kita boleh dapatkan 10x dengan kita letak simbol tolak atau tambah. Tolak 1x tambah 11x. Kalau awak tengok kalkulator, negatif 1x tambah 11x, kita akan dapat 10x. So, sama dengan yang tengah dalam persamaan ni tadi. So, apa faktor dia? Faktor dia adalah, okey, tadi kita letak tolak kat sini. Maknanya, dekat 1 ni kita kena letak tolak. Sebab sini tolak. Sini tadi tolak. So, dekat 1 ni mesti ada negatif. Okey, so faktor dia adalah, okey, kita buat kurungan sini. Faktor dia adalah X tolak 1, X tambah 11. Kenapa tambah? Kenapa tambah 11? Sebab dekat sini tak ada tolak. Kalau tak ada tolak, maknanya tambahlah. Lepas tu kita tulis kat sini, X tambah 11. So, ini adalah faktor dia lah, X tolak 1, X tambah 11. Okey, kita tengok contoh yang kedua. X kuasa 2 tolak 13X tambah 40. 40 ni kita tak boleh jadikan kuasa 2. So, kita kena guna kaedah darab silang. Okey, kita senaraikan faktor dulu. X kuasa 2 adalah X darab X. Okey. Okey, untuk 40, kita senaraikan faktor dia. Kita boleh senaraikan faktor dia adalah 2 darab 20. Boleh tak kita selain daripada 2 darab 20? 2 darab 20 dapat 40. Selain daripada tu, 10 darab 4 pun boleh. 10 darab 4 pun boleh. 4 darab 10. Okey, selain daripada tu, 8 darab 5.
Okay, kalau kita tengok antara 3 ni, ya, yang mana adalah lebih logik untuk dapatkan nilai 13? Okay, 2 dengan 20. 2 tambah 20, dia 22. 2 tolak 20, dia negatif 18. So, kita tak sesuai lah gunakan yang ini. Okay, tengok yang kedua, 4 darab 10. Okay, kalau kita tambahkan, jadi 14. Kalau kita tolakkan, jadi negatif 6. Tak sesuai juga. So, kalau kita tengok yang ini, 8 dengan darab 5 ni, kalau kita tambahkan, jadi 8 tambah 5 jadi 13. So, yang ini lebih sesuai. Yang ini lebih sesuai. Okay, awak boleh cuba setiap satu ni. Kalau tak dapat, guna yang 2 darab 20 ni, guna yang 4 darab 10 pula. Kalau tak dapat juga, kita boleh guna yang 8 darab 5 ni. So, kalau kita tengok yang paling logik adalah 8 darab 5 lah. Sebab apa? Sebab 8 bila tambah 5 jadi 13. So, lebih mudah lah kalau kita tahu. Kita tengok sini, kita dah dapat tahu mana yang paling logik lah. So, paling logik adalah 8 darab 5 ni. Okay. So, kita senaraikan. X darab X ni. X. Okay, 8 darab 5. 8, 5. Okay, so kita darab silang. 8x darab 5 dapat 5x. 8 darab x darab 8x. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan nilai negatif 13. Negatif 13. Macam mana nak dapatkan negatif 13? Negatif 13 kita boleh dapat dengan negatif 8x tolak 5x. Kita akan dapat negatif 13x. Okay, disebabkan 8 ni negatif, so kita kena letak negatif dekat 8 ni. Okay, 5 ni pun negatif, kita kena letak 5. So, faktor dia berapa? Kita buat kurungan. Faktor dia adalah x tolak 8, x tolak 5. Okay, itu faktor dia, x tolak 8 dan kurungan x tolak 5. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, 4x kuasa 2 tambah 12x tambah 5. Okay, kita senaraikan faktor dia. Faktor dia adalah 2x darab 2x. Okay, yang ini 1 darab 5. Okay. Ada lain tak? Selain daripada 1 darab 5, tak ada lain. Kalau 4x kuasa 2 ni. Okay, kita cuba dulu ya. Kalau tak jadi, kita cuba cari yang lain. Okay, 2x, 1, 5. Okay, cuba darab silang. 2x darab 5 dapat 10x. 1 darab 2x dapat 2x. Okay, so boleh tak kita dapat jadikan dia jadi 12x? Boleh. Yang kita tambahkan 2x tambah 10x jadi 12x. Okay, so faktor dia adalah yang inilah, kita buat kurungan. So faktor dia adalah 2x tambah 1. Okay, tak ada tolak, maknanya tambah lah. Dekat 1 ni tak ada tolak, maknanya tambah. Okay, yang bawah ni 2x tambah 5. Okay, ini adalah faktor dia. Okay, kita tengok lagi satu contoh. X kuasa 2 tambah 3x tolak 28. Okay, senaraikan faktor dia. X darab x. Yang ini faktor dia adalah 7 darab 4. Okay, so kita tulis dia punya faktor tadi. X. Yang ni 7, 4. Okay, kita darab silang. X darab 4 dapat 4x. 7 darab x dapat 7x. Okay, boleh tak kita dapatkan 3x? Boleh. Macam mana? Kita tolakkan. 7x tolak 4x jadi 3x. Okay, so kalau kita tengok dekat 4 ni ada negatif. So, kita kena letak negatif ke 4 ni. Okay, so faktor dia adalah, kita buat kurungan.
X tambah 7. Dekat 7 tu tak ada tolak, maknanya tambah lah. Lepas tu, X tolak 4. Okey. Itu saja contoh yang saya tunjuk. Okey, jadi saya ada sediakan latihan. Ada 7 latihan. So, awak boleh cuba buat latihan ni. Okey, sekian. Terima kasih.